Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menceritakan mengenai proses penciptaan langit berpandukan Al-Quran dan kaitannya dengan teori-teori sains. Kajian ini menggunakan kajian secara kualitatif di mana pengkaji meneliti sumber peranuma iaitu Al-Quran dan sumber-sumber lain. Kajian ini juga mengkaji isu-isu semasa berkaitan dengan langit. Hasil kajian mendapati penciptaan semesta alam ini dikawal dan diatur sepenuhnya oleh Allah SWT. Sebagai solusinya, kajian ini dapat membantu para pengkaji moden terutamanya belajar peringkat ijazah lanjutan dalam menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan dalil-dalil dalam penciptaan langit. Di seluruh itu, kita sebagai umat Islam perlulah menghargai dan sentiasa memperkembangkan ilmu pengetahuan kita tentang keluasan alam ciptaannya supaya kita menjadi hamba yang bersyukur ke atas setiap perkara. Terdapat 3 objektif kajian dalam kajian ini. Yang pertama, mengkaji penciptaan langit menurut perspektif Al-Quran dan sains. Yang kedua, menjelaskan hikmah di sebalik penciptaan langit. Dan yang terakhir, yang ketiga, menganalisis isu semasa berkaitan fenomena Rosetta Nebula. Seterusnya ialah persoalan. Soalan pertama, apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa proses penciptaan langit? Yang kedua, apakah hikmah di sebalik penciptaan langit serta unsur-unsur yang berada di sekelilingnya? Dan yang ketiga, apakah isu semasa berkaitan langit yang membuktikan kehebatan dan kekuasaan Allah SWT? Berdasarkan ayat di atas, bermaksud Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Ada 6 fasa dalam proses penciptaan langit. Fasa pertama ialah teori Big Bang. Teori ini menghasilkan satu letupan yang sangat besar serta menghasilkan unsur yang lebih panas dan tumpat. Fasa kedua ialah proses penciptaan langit. Langit menjadi warna biru kerana sinaran matahari pada gas zarah di atmosfera. Fasa ketiga ialah proses penciptaan sistem suria. Dalam proses ini, terciptalah matahari, bayi bumi serta berlakunya fenomena siang dan malam. Fasa keempat ialah pembentukan tanah bumi. Sinaran matahari yang sangat panas menyebabkan kerak bumi dan bintang menjadi cair dan terbentuklah lautan, daratan serta gunung ganang. Fasa kelima ialah pembentukan air serta atmosfera. Hidrogen iaitu air bertindak balas dengan mikroorganisma yang berada di muka bumi iaitu haiwan, tumbuhan, manusia dan sebagainya. Fasa keenam, lahirnya kehidupan di bumi. Contohnya tumbuhan yang seperti yang kita tahu, tumbuhan membekalkan oksigen kepada mikroorganisma seperti haiwan, manusia dan sebagainya. Tumbuhan juga menghasilkan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan dia sendiri. Itu sahaja daripada saya, 6 fasa penciptaan langit. Terima kasih. Seterusnya, teori Big Bang. Berdasarkan ayat Al-Quran daripada surah Al-Anbiya ayat 30. Kalimah rotbah dalam bahasa Arab diartikan sebagai dijahit yang bermaksud dikumpul bersama atau bercampur. Seterusnya, kalimah fatakna adalah menggambarkan sesuatu yang diwujudkan dengan membelah bahagian atau memusnahkan struktur rotbah. Kenyataan F.R. George Lemaitre mengusulkan bahawa teori Big Bang merupakan satu permulaan bagi pembentukan alam semesta. Teori Big Bang menyatakan bahawa alam semesta ini berasal dari sebuah titik dan mengembang menjadi alam yang kita lihat sekarang. Kesemua objek samawi seperti bulan, bintang, planet dan zarah-zarah berasal dari sebuah titik. Sebahagian ahli fizik menamakan titik ini sebagai titik tunggal dan berkembang menjadi alam semesta. Namun, pencetus pada berlakunya pengembangan pada titik ini masih belum diketahui. Masa berlakunya proses pengembangan, proton, neutron dan elektron mula dibentuk. Seterusnya, proton dan neutron mula disusun menjadi atom seperti helium, lithium dan hidrogen. Apabila alam semesta makin mengembang, maka terbentuknya unsur-unsur dalam galaksi yang dalamnya ada berjuta-juta bintang dan meletup menghasilkan unsur-unsur berat seperti magnesium, zinc, iron yang menghasilkan planet-planet. Seterusnya adalah mengenai pengembangan alam semesta. Dalam surah Az-Zariyat ayat 47 yang bermaksud, dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Selepas terjadinya peristiwa Big Bang, alam semesta terus-menerus mengembang dengan kecepatan yang dahsyat. Para saintis menyamakan peristiwa ini seperti permukaan belon yang sedang ditiup. Ayat Al-Quran ini dapat dibuktikan dengan penemuan sains oleh Edwin Hubble pada tahun 1929
ketika sedang mengamati langit menggunakan teleskop. Beliau mendapati bahawa bintang-bintang dan galaksi bergerak saling menjauhi antara satu sama lain. Penemuan beliau ini telah difungsikan dalam satu model matematik yang dikenali sebagai Hubble Constant Law, iaitu V sama dengan H0D. Fungsi ini digunakan untuk mengira kelajuan dan sejauh mana alam ini mengembang. Seterusnya ialah hikmah di sebalik penciptaan langit. Berdasarkan surah Al-Anbiya ayat 32, hal ini dapat membuktikan bahawa setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Antaranya ialah yang pertama, supaya umat manusia dapat meningkatkan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Sang Pencipta. Yang kedua, supaya umat manusia dapat melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta sesuatu yang baru. Yang ketiga, supaya umat manusia sentiasa mengingati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu itu dengan hak, iaitu tepat dan benar. Yang keempat, supaya umat manusia dapat menambah ilmu pengetahuan mereka tentang fenomena alam yang berlaku sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala juga mencipta segala benda yang berada di langit mempunyai hikmahnya tersendiri kepada semua makhluk di muka bumi ini. Sebagai contohnya, matahari. Matahari berperanan penting untuk membekalkan tenaga cahaya, haba untuk semua makhluk di muka bumi ini. Manakala cahaya matahari pula berperanan kepada semua tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Seterusnya adalah bulan. Bulan berperanan pada umat Islam untuk menentukan tarikh-tarikh penting. Contohnya, tarikh berpuasa, tarikh Hari Raya Aidilfitri dan tarikh Hari Raya Aidiladha. Manakala cahaya bulan pula berperanan untuk menerangi alam semesta pada waktu malam. Dan terakhir sekali adalah bintang. Bintang berperanan untuk menghiasi langit pada waktu malam dan juga sebagai penunjuk arah kepada ahli pelayaran. Mari kita lanjutkan dengan isu semasa yang berkaitan dengan langit, iaitu Rosetta Nebula. Kawan-kawan nak tahu tak, para astronomi telah menemukan satu fenomena yang menarik di langit. Mereka telah menyaksikan satu gumpalan besar yang dipanggil Rosetta Nebula, yang bererti mawar merah di angkasa. Kemudian para ilmuwan ini telah menyingkap bahawa peristiwa ini merupakan hasil daripada gas letupan daripada bintang yang telah mati. Seperti mana yang turut diceritakan di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 37 yang bermaksud, selain itu sungguh mengerikan ketika langit berpecah belah, lalu menjadilah ia merah mawar yang berkilat seperti minyak. Berdasarkan daripada ayat tersebut, Allah telah memberi gambaran kepada manusia apabila alam ini musnah, di mana apabila terjadinya ledakan suatu bintang, maka terjadinya belahan di langit. Dengan itu, menurut saya bahawa fenomena ini telah menunjukkan, membuktikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya perkara ini adalah hal yang mudah dan kecil bagi Allah. Hasil daripada dapatan kajian kami merumuskan bahawa penciptaan langit berdasarkan Al-Quran dapat diselarikan dan dibuktikan dengan kajian yang dilakukan oleh para ahli sains. Al-Quran telah menunjukkan kebenaran dan sains telah membuktikannya. Harapan kami agar dengan kajian kami ini dapat membantu kefahaman para pembaca dan menarik minat untuk terus menerokai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti difirmankan dalam surah Al-Mulk ayat 15 yang bermaksud, dan dialah menciptakan bumi, maka berjalanlah merata-rata ceruk rantaunya dan makanlah daripada rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepada dialah kamu akan dibangkitkan. Saya mengakhiri video kajian kami dengan serangkap pantun. Pergi ke laut menangkap ikan, ikan ditangkap guna jala. Syukran jazilan kami ucapkan. Jika berjodoh bertemu semula. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.